Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar. Ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan fokus utama kita malam ini. Dua sungai melimpah, tanah runtuh di Beluran. SUPP sifatkan pelantikan Dr. Sim sebagai timbalan Ketua Menteri tepat. Saya harap tahun depan ekonomi makin bagus. Rakyat pun patuh SOP. Semoga maju jaya lah. Hujan lebat sejak 2 hari lepas menyaksikan lebih 9 kampung mula dinaiki air banjir setakat petang Jumaat. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beluran, Rahmat Rudat berkata, dua sungai iaitu Sungai Labuk di Nanggoh dan Sungai di Rancangan Kokos mula melimpah. Sementara 9 kampung mula dinaiki air. Hari ini kita membuat pemantauan di mana paras air sungai utama, iaitu pertama Sungai Rancangan Kokos, di mana kita tengok dia punya keadaan sungai tadi adalah dalam keadaan terkawal lah. Begitu juga dengan Sungai Nangoh, di Sungai Nangoh ada sedikit meningkat dia punya air, tapi walau bagaimanapun masih dalam keadaan terkawal. Untuk makluman, PPS kita belum ada buka dan pemindahan pun belum ada dibuat setakat inilah. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa membuat operasi pemantauan banjir di Beluran pada Jumaat. Rahmat berkata kampung yang didapati dilimpahi air banjir pula iaitu Kampung Pamol, Terasak, Nanggoh, Perancangan, Bakung-Bakung, Tagas-Tagas, Balaban Jaya, Muanat 3 dan Kampung Rampek. Katanya beberapa jalan masuk ke kampung tersebut juga mula dinaiki air banjir. Walaupun berlaku peningkatan paras sungai dan limpahan banjir, keadaan masih terkawal dan belum ada pemindahan dijalankan. Namun demikian, pihaknya meminta penduduk sentiasa bersiap sedia dan menghubungi bomba dengan segera sekiranya memerlukan bantuan pemindahan. Yang masyarakat, nasihat untuk masyarakat setempat khasnya di Beluran, sekiranya air sudah mula naik, segeralah berpindah ke tempat yang tinggi ataupun hubungi agensi-agensi yang terutama Jabatan Bomba untuk kita melakukan penyelamatan terlebih awal. Jangan tunggu air pasang besar baru kita lapor ataupun kita panggil untuk minta pertolongan. Kalau boleh biar dari awal supaya kita senang buat pemindahan dan menggunakan daripada risiko-risiko. Dalam pada itu, beliau berkata satu kejadian tebing bukit runtuh turut berlaku di Kampung Balaban Jaya. Menurutnya, kejadian berlaku pada Khamis dan hanya dilaporkan pada Jumaat. Tebing bukit yang runtuh didapati turut menghempap bahagian anjung sebuah rumah berdekatan. Bagaimanapun, kejadian tidak membabitkan kecederaan atau kemalangan jiwa. Parlimen Putrajaya telah menyediakan 37 pusat pemindahan sementara PPS bagi berdepan kemungkinan bencana banjir yang melibatkan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tupong, Samariang dan Satok. Menerusi hantaran Facebooknya, Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan 21 PPS telah disediakan di Dun Tupong yang boleh menempatkan sehingga 3,300 penduduk. Sementara itu, 16 PPS di Dun Samariang dan Satok masing-masing boleh menempatkan 1,000 ke 3,000 penghuni dalam satu masa. PPS yang disenaraikan di bawah Parlimen Putrajaya melibatkan bangunan sekolah, Dewan Masyarakat, Dewan Rekreasi, surau dan masjid. Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang baharu, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berikrar untuk mencurahkan bakti melalui perkhidmatan kepada rakyat negeri itu tanpa mengira kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kawah itu berjanji akan menghormati dan menggenggam erat kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg kepadanya. Menerusi satu hantaran di Facebook pada Khamis, Pengerusi Parti Rakyat Sarawak Bersatu SUPP itu memberitahu beliau tidak sabar untuk berkhidmat kepada rakyat dan bekerja keras demi kebaikan anak-anak Sarawak. Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata pelantikan itu memberikan kesan yang peribadi kepadanya. Beliau dan mendiang ayahnya, Tan Sri Dato' Amar Sim Keng Hong memulakan jejak dalam politik daripada laluan yang berbeza sebelum sama-sama dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri di bawah pemerintahan kerajaan negeri yang sama. Pada Khamis, Abang Jo mengumumkan barisan Kabinet Negeri yang terdiri daripada 10 menteri dan 26 menteri muda dengan menyaksikan beberapa rombakan serta penjenamaan semula beberapa kementerian.
Timbalan Ketua Menteri dalam Barisan Kabinet Kerajaan Negeri di bawah gabungan Parti Sarawak GPS turut disandang Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Insinyur Loh Kie Chiang menyifatkan barisan kabinet baharu untuk mentadbir kerajaan negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang adalah pilihan yang terbaik. Malah antara faktor pemilihan barisan kabinet itu adalah berdasarkan kepada sumbangan parti dalam kerajaan negeri. The beauty of GPS is we all work together. The beauty of GPS is we all work together. And that's why we are successful today. And that's why the people support us. The people, the rakyat support us. If we are divided with grumble and squabble among ourselves, I think we will not be able to do as well. The beauty is we are together. We are united under GPS, under CM Abang Jo. That's the beauty of GPS. And together, we will ensure that we will deliver. That's the important thing. As GPS, we will deliver all the promises, all the projects that we have promised our people and get things done. That's the important thing. We get things done. Kita bukan cakap sahaja. Tambah Kerry Chiang lagi, kemenangan parti SUPP itu adalah daripada sokongan penuh majoriti kaum Cina yang menyokong GPS akibat kecewa dengan pentadbiran Pakatan Harapan yang gagal memenuhi aspirasi rakyat. Walaupun banyak parti pembangkang yang muncul di Sarawak, sentimen rakyat tidak memihak kepada mereka kerana rakyat semakin bijak memilih pemimpin untuk mentadbir negeri. Selepas 2 tahun diuji dengan pandemik COVID-19, ketibaan 2022 diharap membuka lembaran baharu. Bagi rakyat Sabah, cukup-cukuplah apa yang telah dilalui selama ini. Mereka sedar untuk COVID-19 hilang sama sekali itu mustahil. Namun sekurang-kurangnya 2022 menjadi titik mula kepada pemulihan ekonomi dan keamanan untuk negeri di bawah bayu itu. Harapan saya tahun depan Sabah tidak lagi seperti yang sebelum ni ada COVID. Saya mau semua aman. Yalah, semua baik-baik. Ada pemulihan daripada COVID. Ada keamanan lah di Sabah. Saya juga di sini ambil kesempatan mengucapkan selamat Happy New Year untuk keluarga saya yang jauh, yang dekat. Semoga semua hubungan kita semua erat, gembira. Salam damai. Okey, saya harap tahun depan ekonomi makin bagus. Rakyat pun patuh SOP. Semoga maju jaya lah untuk tahun depan. Sebab kami pun rider banyak terkesan lah sebab PKP kan. Jadi saya harap tahun depan ada perubahan yang lebih baik lah. Selamat tahun baru lah daripada kami Rider Food Panda. Selamat tahun baru 2022. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, bebas daripada musibah dan jangan lupa mematuhi SOP sepanjang menyambut kedatangan tahun 2022. Stay safe. Hopefully next year will be a better year for everyone. Wish everyone has a good health and good wealth. Thank you everyone and Happy New Year. Jadi kepada semua rakyat Malaysia di luar sana, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Saya tidak tahu tahun apa ini. Tahun baru 2022. Dan marilah kita bersatu untuk menghadapi pandemik dan juga menggerakkan ekonomi kita bersama supaya kita boleh meningkatkan pendapatan kita dan juga menghadapi suasana dunia yang lebih mencabar supaya kita juga memainkan peranan yang lebih penting bukan saja di Malaysia tetapi di dalam ekonomi global. Happy New Year everybody.
Sekian laporan Awani Borneo malam ini. Selamat tahun baru buat semua. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat dan salam sejahtera.